أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Masih lagi pada ibarat dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Jadi ini bersalahan dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala hanya berkehendak perkara yang baik-baik sahaja. Benda yang tak baik mana Tuhan tidak kehendak. Jadi ini bercanggah dengan faham dan juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita berdasarkan ayat kullum min indillah. Katakan kullun isim nakirah. Kullun lafaz kul, yakni dia melengkapi minal hasanati was sayyiat, daripada perkara yang baik dan juga yang tidak baik. Semuanya adalah datang daripada Allah Ta'ala. Hakikatnya begitu. Namun ada adabnya kita dengan Tuhan. Maknanya mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawa kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bahawa tidak membangsakan kepada Allah Ta'ala. Tidak isnadkan, sandarkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita nak bangsakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas jalan wajib. Wajib kita tidak membangsakan ataupun haram kita membangsakan perkara-perkara yang tidak baik itu kepada Allah Ta'ala, walaupun pada hakikatnya ialah begitu. Kerana apa? Kerana adab ma'allahi Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyatakan hal ini di dalam ayat yang kemarin kita baca. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang mengena diri kamu daripada kebaikan hasanah, maka itu daripada Allah. Dan apa saja yang mengena kepada diri kamu daripada perkara yang tidak baik, sayyi'ah, itu daripada diri kamu sendiri, yakni min kasbi nafsika, daripada usaha diri kamu. Dibangsakan kepada usaha kita. Sebab kita belajar dah sebelum daripada ni dalam sifat kudrat. Maksudnya hamba ini diberikan dua. Satunya ikhtiar, satu lagi kasab. Dan sebab itulah boleh kita bangsakan perbuatan-perbuatan itu kepada kita. Kita kata aku berjalan, aku makan,
Hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Tapi yang kita kata, nah, saya berjalan, saya makan, saya itu, ini, tu. Nah, kerana Allah Ta'ala beri kepada kita, nah, mana ikhtiar dan juga kasab, maka itulah yang menjadi kisah kita bangsakan perbuatan itu kepada kita. Walaupun hakikatnya Allah yang memperbuatkannya. Nah. Jadi ketika kita bercakap dan itu adalah masuk dalam syariat, dia panggil. Tidak boleh kita bangsakan kepada Allah Ta'ala sesuatu perkara yang tidak elok, tak baik, yang buruk. Melainkan fi maqami ta'lim, pada tempat mengajar itu bolehlah. Kerana kita nak mengajar. Itu ialah kerana adabnya kita, hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, dilihat pula adab para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Tuhan mereka. Tuhan kita dan Tuhan mereka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala rakamkan antaranya ialah adab khalilih. Adab khalilnya itulah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia mengatakan alladhi khalaqani fahuwa yahdini. Tuhan yang menjadikan akan daku, maka dialah yang memberi hidayah kepadaku. Wa huwa yut'imuni wa yasqini. Dan dialah yakni Allah Ta'ala yang memberi makan akan daku. Dialah yang memberi minum akan daku. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang memberi kesembuhan akan daku. Ketika Nabi Ibrahim AS menyebutkan sakit, Nabi Ibrahim tidak menyebutkan Allah yang menjadikan dia sakit. Itu adabnya. Kalau kita kira dari sudut laras bahasanya, sepatutnya alladhi amradani. Begitu. Tuhan yang amradani, yang menjadikan aku sakit. Tidak dibangsakan yang menjadikan sakit itu kepada Allah Ta'ala. Walaupun hakikatnya itu. Limadha? Kerana apa? Kerana at-ta'addubu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, alladhi khalaqani, menjadikan. Comel, baik, molek. Fahuwa yahdini, maka dialah yang memberi hidayah kepada aku. Memberi hidayah tentulah, baik. Wa huwa yut'imuni, dan dialah Allah yang memberi makan akan daku. Itu pun dah lebak, molek juga. Wa yasqini, dan memberi minum akan daku. Bila nak sebut sakit, serta merta dia tukar. Dia isnadkan sakit itu kepada diri dia. Wa idza maridtu, apabila aku sakit. Jadi kalau turu laras bahasanya, apabila Allah Ta'ala menjadikan aku sakit. Nabi Ibrahim tidak sebut lagu tu. Ta'adduban ma'allahi subhanahu wa ta'ala, kerana beradab dengan serta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu juga Nabi Khidir alaihissalam ketika memberi penjelasan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini Allah panggil pada suatu ketika diteguri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apabila ditanyakan siapa diakah yang paling alim, Nabi Musa menjawab aku. Allah Ta'ala menyebut wa fawqa kulli dzil ilmin alimun. Wa fawqa kulli dzil ilmin, itu alim. Di atas tiap-tiap yang mempunyai ilmu itu ada lagi yang lebih tahu. Maka Allah Ta'ala uji dia, pergi cari guru. Nabi Khidir lah. Nabi Khidir kata tak payah, jangan dia ikut aku. Mu tak boleh nak sabar. Mu akan lihat perbuatan-perbuatan aku yang menyalahi syariat. Ini mana mu boleh sabar kat Nabi Musa. Nabi Musa pula. Orang lain tak buat roh belok, dia buat roh belok. Nabi balik daripada Isra' Mi'raj. Nabi lain tak ada apa satu. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, tak ada apa-apa. Siapa kau orang panggil? Langit yang tempat Nabi Musa berada, dia buat roh belok tanya. Dia mau sedak gitu dengan Tuhan sendiri ni, boleh pergi apa dia? Tanya. Nabi Musa. Tu. Jadi, manalah dia Nabi Musa ni, kalau kita katakan dia seorang yang sangat kritis, orang panggil.
Dia cepat sangat. Jadi dia bila tengok kelakuan Nabi Khidir, itu menyalahi syariat. Memanglah. Dia kena tegur lah. Sebab ilmu dari sudut syariatnya salah. Jadi dia tegur. Nabi Khidir kata, jangan, aku kata dah, jangan duk tunggu aku, mu tak boleh nak sabar. Tak apa aku boleh sabar. Akhir sekali Nabi Khidir memberi penjelasan tentang dia menaibkan perahu, melobangi akan perahu. Ketika itu dia mengatakan bahawa aku menghendaki menaibkan akan dia. Jadi dia sandarkan perbuatan menaibkan itu, maksudnya melobangi akan perahu itu ialah kepada diri dia. Ketika dia memberi penjelasan tentang maknanya pagar yang begitu nak roboh itu begitu dipertahankan, lalu dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala menghendaki sampai kepada mana orang panggil dua anak yatim ini, maknanya dibalir. Balir itu menghendaki oleh fi'ilnya ialah fi'il masyiah. Aku menghendaki akan menaibkan akan berang. Aku. Tapi bahawa Allah Ta'ala menghendaki balirnya dua anak yatim. Menghendaki balir itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama dia bercakap. Maknanya dia bezakan. Jadi melobankan perahu itu aku nak melobankan perahu. Menghendaki kanak-kanak ibadat itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah berlaku adab di kalangan para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para rasul, para nabi, mereka bercakap, itu dia panggil uswahnya, contohnya daripada mereka. Bahawa mereka adalah sangat beradab dengan Tuhan mereka, sehingga mereka tak membangsakan apa-apa pun yang dikatakan tidak baik itu kepada Tuhan. Jadi itulah makna dia panggil adab. Kalau begitu, kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, bersalahan dengan bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya irada Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat. Mana Tuhan tidak kehendak. Berlaku perkara-perkara yang jahat itu tidak sekehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna benda tu berlaku bagaimana? Maksudnya berlaku di luar kawalan Allah. Di luar kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tak boleh nak kawal benda tu. Benda tu berlaku juga. Sebab kita dah belajar sebelum daripada ni, maksudnya apa murak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa berlakunya tiap-tiap mungkin itu dengan senhajanya Allah Ta'ala. Bila dengan senhaja Allah Ta'ala, tidak ada tergagah, tidak ada lalai, tidak ada lupa. Dan dengan rentahnya Allah Ta'ala. Bila ada rentah, maksudnya bukan dengan secara tabiat, bukan dengan secara ta'lil. Secara rentah tu maksudnya dengan kawalan dia. Senhaja tu makna dengan sukarela dia. Dengan kesedaran. Dengan penuh kesedaran dan kerelaan. Jadi maknanya, kalulah sesuatu itu berlaku bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang sebagaimana kata Mu'tazilah, makna perkara yang buruk, yang jahat itu makna dia berlaku dengan tidak kehendak Allah Ta'ala. Bermakna itu di luar daripada kawalan Allah Ta'ala. Macam mana? Kita nak fahamkan makna satu zat yang menjadi Tuhan, ada perkara-perkara yang dia tu tak boleh nak kawal. Di luar daripada kawalan dia. Dia berlaku juga. Tuhan tidak kehendak, dia berlaku juga. Jadi, itu kalaupun kamu nak membersihkan imej Tuhan dengan bahawasanya kalau Tuhan ni berkehendak kepada benda yang jahat, bermakna dia jahat juga. Tu. Jadi tak comel lah makna kita sandarkan benda. Betul dah tak comel. Itu makna segi adab kita, makna dari segi zahirnya tak boleh. Tapi hakikatnya begitu. Bermakna Tuhan tidak kehendak, bila tidak kehendak, tidak buat. Dan dalam dunia ini, yang baik dengan yang jahat, banyak yang jahat. Orang kafir lebih ramai daripada orang Islam. Yang Islam tu pula, yang beramal dengan yang tak beramal. Ramai yang tak beramal. Yang sembahyang dengan yang tak sembahyang. Mana ramai? Ramai tak sembahyang kalau umat Islam di Malaysia. Ada tempat lain kita tak tahu. Kita kata begitu kerana banyak dah kajian-kajian. Kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahasanya ramai yang tak sembahyang. Dengan perselisihan yang bukan sipi-sipi.
Tapi banyak. 70-30, 40-60. Dan zaman akan bukan semakin baik. Zaman kita ni, kita nak kata zaman kita lebih baik daripada zaman dahulu dari segi agamanya. Dok. Begitu orang panggil ulamanya semakin dia, ramai. Orang yang digelarkan mu'allim disebut sebagai ustaz, ramai. Tapi, ciri-ciri keulamaan itu mana? Quran. Sebab ulama yang sebenar ialah innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ulama ni ialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang zaman sekarang mementingkan banyak tahu maklumat, ada banyak maklumat. Mengetahui banyak tentang Islam, tentang hukum hakam Islam tak menjadikan seorang itu ulama yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama orang panggil kayu pengukur kepada ulama itu bukannya banyak ilmu, bukan. Kerana yang dikatakan ulama itu orang yang mempunyai ilmu yang nafi', yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah Taala. Jadi maknanya biar Allah Taala iktiraf kita. Biarlah kalau manusia tak iktiraf kita tak mengapa. Biar Allah iktiraf kita sebagai orang yang berilmu. Yakni ilmu itu maksudnya yang diiktiraf yang menjadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada isu yang ada di hadapan kita sekarang. Isunya ialah Mu'tazilah ni dia mari kata Tuhan tidak kehendak perkara yang jahat dan juga tidak buat dah. Bila tidak kehendak tidak buat. Kerana buat dengan kudrat itu ialah mutabaqah, muwafaqah dengan iradah. Jadi hak Tuhan buat agak sikit lah. Mana yang sembahyang dengan tak yang sembahyang. Ramai yang tak sembahyang. Yang sembahyang dengan tahu, dengan tidak tahu. Dengan semaya saja tak belajar. Ramai yang tak tahu. Ramai yang tak. Yang khusyuk, yang tahu tu pula. Yang belajar dan tahu. Yang khusyuk dengan tak khusyuk. Ramai yang tak khusyuk. Yang ikhlas dengan tak ikhlas. Ramai tak ikhlas. Lepas tu boleh berapa butir. Berapa orang yang benar-benar. Saringan demi saringan. Yang benar-benar baik dan terbaik itu ialah paling sedikit. Dan itu kita tidak pelik lah. Sebab Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran banyak. Allah Ta'ala sebut. Qalilan ma tashkurun. Sedikit benar yang bersyukur. Dengan sebenar-benar bersyukur. Yang terbaik itu adalah sedikit. Jadi, kalaulah mengikut kata Mu'tazilah ini. Kalau ikut kita terimalah perkataan Mu'tazilah ini maknanya. Benda yang ada di dunia ni, banyaknya hak Tuhan tidak buat lah. Hak Tuhan tidak jadi. Kerana banyaknya benda yang tidak baik. Maka pandang ini fasad. Ada tak betul, mana rosak. Akal kita tak terima. Akal kita tak boleh nak terima. Jadi makna pandangan kita, i'tiqad kita, pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala menjadikan semua perkara, menghendaki semua perkara. Tidak ada satu perkara yang berlaku tu malaikat Allah Ta'ala kehendak. Wajib kita pergi lagi tu. Biar orang panggil yang ni, kita pergi kemah keming. Tu. Jadi, dan kebajikan itu dengan bahasanya irada Allah Ta'ala itu tiada takluk dengan segala yang jahat. Dan yang keji. Tetapi, walaupun tetapi ni istidrak daripada melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Bukan bersalah ya tu. Hak tu kena kalau law ni tulis dia bubuh dari kurangnya. Jadi tetapi ni klik kepada mana? Balik kepada melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Mungkin ni termasuk di dalam syamil melengkapi yang baik dan juga yang jahat. Itu semuanya adalah mungkin. Jadi mungkinat kudrat iradah bertakluk dengan mungkinat. So, InsyaAllah habis selesai panggil sifat makni kita akan buat khulasah dia di whiteboard. Biar kita nampak dia punya takluk dia. Cara takluk dia dan muta'alak dia. Itu supaya kita nampak lah. Supaya bila kita mana kita nak bayan, nak nyatakan itu. Tu kita dia ilmu dia kita kena susun. Bila kita tak susun, macam kita tak susun kitab, tak susun apa-apa bila kita nak cari semula, jadi payahlah. Susun kita kena susun dalam kepala kita lah, dalam minda kita.
Susun baik-baik, tajuk dia, barulah mudah kita nak ambil. Jadi, tetapi, ialah betul. Betul, melengkapi mungkin itu yang baik dan juga yang jahat. Betul lah kata lagu tu. Tetapi wajib atas kita beradab. Serta Allah Ta'ala wajib. Maknanya kalau kita tidak beradab begitu, hukumnya adalah berdosa. Bukan batal akidah dah. Batal ke mana? Muka benda sebenar. Memanglah Allah Ta'ala yang menjadikan segala perkara yang jahat, yang buruk itu. Tapi tidak boleh kita saja-saja nak bercakap begitu tu tidak boleh. Saja-saja dah kita nak sebut begitu. Tak boleh. Jadi wajib kita beradab serta Allah Ta'ala. Bagaimana? Bagaimana cara kita beradab dengan Allah Ta'ala? Dengan bahawa tiada kita bangsakan. Kita bangsakan, kita isnadkan, kita sandarkan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala. Tak boleh. Kita nak isnad. Jadi kalau bahasa ilmunya dipanggil isnad. Isnadkan orang panggil perbuatan itu kepada fa'ilnya yang hakikat. Jadi al-fa'il tukang segala sesuatu. Huwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu fil hakikahnya. Cuma kita bangsakan kepada yang selain daripada Allah Ta'ala itu semuanya adalah majazi. Jadi, dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala. Melainkan pada maqam mengajar. Maqam mengajar, tempat itu bukan tempat. Bukan maqam tu pada martabak dia bagi. Martabak mengajar. Mengajar ni maksudnya bukan guru yang mengajar sajalah. Bukan ustaz mengajar. Maksudnya pada tempat kita nak menyatakan kebenaran. Seperti kita nak membuat penegasan kepada kawan kita yang tersalah faham dalam hal ini. Itu dipanggil fi maqami ta'lim lah. Pada maqam. Pada martabak mengajar. Kita bagi tahu kepada anak kita, kepada suami kita, kepada isteri kita, kepada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang sepejabat dengan kita, kawan-kawan semasjid dengan kita. Apabila kita dapati, pegangannya itu tersalah, kita perbetulkan. Maka terpaksalah kita bagi tahu. Terpaksa kita bagi tahu bahasanya dari sudut kita bercakap, awak tak boleh bercakap macam tu. Semua yang baik, yang buruk itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala berlaku. Tak boleh kita kata macam tu. Itu yang kita iktikadkan betul lah. Ni faham baik-baik ni. Faham baik-baik. Hak iktikad yang kita wajib iktikad itu ialah hakikat. Hakikatnya apa dia? Kullu min indillah. Ayat itu. Katakan semua perkara. Minal hasanah, min hasanatin, wasayiatin. Daripada hasanah kau, daripada sayiah kau. Semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib kena iktikad lagu tu. Namun, tak bolehlah kita bercakap macam tu. Kita bercakap apa saja yang baik itu, yang elok itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa-apa pun yang berlaku kekurangan, kesilapan, keralatan, keeroran dan apapun itu semuanya dan kelemahan-kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Dan saya menuntut kemaafan terhadap tuan-tuan dan puan-puan. Begitu. Begitu yang orang bercakap. Betul dah tu. Jadi sekali kita belajar. Kullu min andillah. Belajar ilmu akidah. Ilmu akidah. Belajar kitab Faridah. Kita belajar. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Sekat tu. Tok Guru berhenti sekat tu. Lepas pada tu dia tak hadir dah kelah. Dia pun duk bawa. Jadi Tok Guru siapa kat tu, dia duk hurai sekat tu lah dulu. Semua perkara ni, hak baik kau hak semua Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Diulang-ulangkan. Pas esok kelah sambungan kepada dia tak hadir, dia tak belajar. Lepas pada tu jadi sibuk dah tak ada nak belajar ni. Jadi dia duduk bawah tu. Dia pun kecek lah mana. Semua perkara yang baik yang buruk itu ialah dapatan daripada Allah Ta'ala belaka.
Duduk jajah hak tu. Tu. Jadi tak betul lah. Begitu kita bercakap ni kena ada adab at-ta'adzubu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Beradab dengan Allah Ta'ala. Jangan kita membangsakan. Jangan kita isnad. Jangan kita sandarkan kepada Allah Ta'ala perkara yang tidak elok, yang tidak baik. Sandarkan kepada diri kita. Walaupun hakikatnya ialah daripada Allah Ta'ala juga. Tapi adab hukumnya adalah wajib. Wujub ta'addubi ma Allah Ta'ala. Wajib kita beradab. Bila wajib, bila kita tak buat bermakna berdosa. Bukan tertanggal akidah, tidak. Tertanggal akidah lagu mana? Muka benda hak sebenar. Tapi walaupun perkara yang sebenar, tidak boleh diungkapkan. Tak boleh diibarahkan macam tu. Kerana apa? Ta'adduban. Kerana beradab. Ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Serta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, wajib kita beradab dengan bahawa tidak kita bangsakan kepada Allah segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya. Malaikat pada maqam mengajar. Nak mengajar orang, tak boleh royak. Nyanyi lah. Habis tu orang tanya, babi itu siapa dia yang menjadikan dia? Kita jawab lah. Allah menjadikan semua perkara. Cukup. Jangan sebut benda tu secara muayyan atau muta'ayyin. Secara tertentu. Tu jangan. Apa pula? Babi pun makhluk Allah Ta'ala betul. Tapi dia adalah najis. Najis muwallazah. Di Islam dia tu adalah najis. Tak usahlah kita sebutkan. Tak usahkan babi. Binatang-binatang lain pun. Jadi, malaikat pada makom mengajar. Makom mengajar ni bukan mengajar macam ustaz, tok guru. Bukan begitu maksudnya. Bukan itu saja. Apa saja kita tu pada tempat untuk nak memberi penjelasan kepada orang, maka bolehlah kita sebut. Allah Ta'ala yang menjadikan semua perkara. Seperti kita nak menyobarkan orang yang sakit misalnya. Dan seperti Nabi Ibrahim AS. Kan Nabi Ibrahim tadi mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi kita nak kata Allah Ta'ala yang menjadikan kita sakit, sahaja-sahaja nak kata macam tu tidak boleh. Jangan kita bangsakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita sakit ni. Sahaja-sahaja kita nak cakap macam tu tidak boleh. Itu jelas lah. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, tapi, ada tapi, apabila seorang ni kita tengok dia tu bila dia sakit ni dia merapu. Dia sebut bukan-bukan. Jadi kita nak ingat siapa yang menjadikan kita sakit. Itu kita nak memperingatkan dia. Itu masuk dalam kata maqam mengajar juga. Kerana orang sakit ni dia jiwa dia lemah, dia mulalah dia merapu. Jadi kalau atas dasar untuk menyatakan kebenaran bagi orang yang belum mengetahuinya lagi dan nak menyobarkan seseorang itu, kerana orang yang menghadapi suatu dugaan, cabaran, musibah bala, mereka lah yang terbebankan, tersakiti. Jadi orang yang kurang imannya dia akan bercakap yang bukan-bukan. Bak pola, celaka lah, bak pola aku sakit ni. Dia sebut begitu. Kita kata jangan sebut macam tu. Ingat, yang kita sakit ni siapa dia yang jadikan kita sakit ni. Itu tujuan dia untuk nak memperingatkan dia. Bukan saja-saja. Jadi kalau saja-saja, kita nak sebut Allah Ta'ala yang menjadikan kita sakit, itu tidak boleh. Saja-saja aja. Saja-saja ni tidak ada masalah. Tu. Tak boleh kita tu saja, maknanya wap seheb, kecek macam tu. Tu. Dan tiada harus maknanya haram. Tu. Tiada harus. Ini manusia tu perangai dia macam itulah. Dia suka guna. Banyak ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kalimatu haqq wa urida bihal batil. Kalimah yang sebenar tetapi difahami dengan secara yang salah. Oh, mentang-mentang dia adalah belajar sikit-sikit ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah menharuskan yang haram.
Lalu apa pun yang berlaku ketika melakukan, dia kata darurah ni. Itu adalah sangat biadab dan orang panggil khianat dengan ilmu. Jadi, begitu ni nak jaga ni. Yang hakikat itu untuk apa dia? Untuk kita i'tiqad. Jadi tiada harus, maksudnya haram, mana berdosa bagi seseorang berhujjah ia dengan bahawasanya tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya Allah Ta'ala. Walaupun itu adalah kebenarannya, tak boleh dia buat hujjah itu dahulu daripada jatuh di dalam maksiat. Dia tak buat lagi ni maksiat ni. Dia belum lagi melakukan makna mungkar itu. Jadi sebelum daripada dia nak buat maksiat ni, dia kata semua kejahatan yang berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Padahalnya lepas pada ni dia nak buat maksiat ni. Supaya apa? Supaya nak mewajarkan perbuatan maksiat dia bahawa tidak dianggap sebagai salah. Bahawa aku nak buat maksiat lepas pada ni tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Tu. Ini jahat lah orang panggil. Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Untuk mewajarkan tindakan dia melakukan maksiat. Sebelum daripada dia buat maksiat tu, dia kata dah. Segala kejahatan itu ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Ni, aku nak pergi buat maksiat ni. Kalau berlaku kat benda tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak kehendak, tak izin, tak berlaku benda tu. Oh, sedap dia berkecek. Dia rasa kena. Itu dia panggil sangat biadab. Ialah yang akan berlaku, semuanya berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan kudrat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita bahas di situ lagi. Duk hurai di sini mana bi. Kana makana. Wabi yakunu ma yakunu. Ba pada kata Bismillahirrahmanirrahim itu apa makna dia? Bi denganku. Denganku tu maksud dia apa? Bi izni, bi iradati, wa bi qudrati. Yani bi denganku maksudnya dengan izinku, dengan kehendakku, dengan kudratku. Kana telah berlaku dan telah ada. Dia dua perkara, berlaku dan ada. Telah berlaku sebanyak mana perkara yang telah berlaku. Telah ada sebanyak mana perkara yang telah ada. Bi itu dengan kehendak aku, dengan izin aku. Wabi dan dengan aku juga yakunu ma yakunu. Akan ada segala perkara yang akan ada, akan berlaku segala perkara yang akan berlaku. Dia pun hurailah begitu misalnya. Oh, hebat dia ni. Jadi kita kadang-kadang orang ni ilmu akidah, ilmu tasawuf itu adalah mainan mulut orang. Sedangkan itu tasawuf itu untuk kita amali. Jadi orang pun percayalah kepada dia dan tak beranilah nak engkarkan dia. Dia kata, ni kalau aku buat maksiat lepas pada ni, itu semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia pun khanuk ni. Mu tahu tak Bismillahirrahmanirrahim tu bab tu tafsirnya macam mana? Dia. Kita dengan buah bikana makana. Jadi alim dia ni alim ni. Alim sebagaimana yang kita katakan tadi ni. Alim itu ialah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya tahu saja maklumat tidak menjadikan alim lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat kepribadian orang itu bertakwa ataupun tidak. Bahawa dia itu benar-benar alim. Memang dia banyak ilmu, dia bercakap, dia berpidato, berceramah, mengajar, hebat. Tapi kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, amal dia itu menyalahi dengan ilmunya, itu bukan alim. Menyalahi itu maksudnya yang haram dia buat, buat maknanya bagi dia, ada. Ya, macam tu. Apa yang saya buat, ini saya dengan Tuhan. Jangan ikut apa yang saya buat. Macam mana? Sedangkan orang panggil Nabi, dakwah Nabi, kemuncak kepada dakwah kepada uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik. Barulah berlaku qudwatun hasanah. Jadi maksudnya, kalau saya buat silap, buat salah, itu saya dengan Tuhan.
Itu dia namanya orang yang tidak bertanggungjawab. Orang yang ada ilmu tapi dia tak bertanggungjawab. Dia kena jagalah diri dia. Dia jaga diri dia tu ialah dia jaga orang lain juga. Jadi haram seseorang itu berhujah sebelum daripada dia buat maksiat. Dia kata semua kejahatan itu ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tujuan apa dia? Dia kata macam tu. Untuk mewajarkan tindakannya melakukan maksiat. Belum buat maksiat berdosa dah belai-belai. Sambil-sambil maknanya dah berdosa dah. Kerana menhujahkan dengan bahasanya apa yang dia nak buat daripada maksiat itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, hara. Tiada harus maksudnya haram. Dia berhujah bahasanya tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya. Sebelum mana dahulu daripada jatuh. Jatuh maknanya berlaku. Berlakunya dalam maksiat. Sebayanya, jadi jalan bagi mengerjakan maksiat. Jadi jalan maksud untuk mewajarkan. Supaya orang tidak pandan serung kepadanya. Supaya orang tidak pandan hina kepadanya. Dia nak buat maksiat. Tapi dia tak mahu orang pandan hina dia kerana melakukan maksiat itu. Dengan sebab tu dia buat hujah bahasanya, yang aku nak buat maksiat ni kalau Allah Ta'ala kehendak. Tidak kehendak. Kita berlaku, semua perkara yang berlaku itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Kejahatan yang berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tu. Dan berpegang dengan ini hujah. Biasa-biasanya berlaku. Berpegang dengan hujah ini ketika sebelum daripada buat maksiat. Hujah yang keji ini banyak jatuh, banyak berlaku. Istimewa lebih-lebih lagi daripada upama raja. Enggak zaman dulu. Zaman dulu ni raja ni, bagi kanduk, bagi boleh. Apa yang dia mahukan, dia akan dapat. Dan ketika dia menzalimi rakyat, mengambil harta rakyat, dia ambil, rampas harta rakyat. Sebelum daripada dia buat itu, dia mengatakan bahawasanya apa-apa pun kejahatan itu ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tu. Supaya tindakan jahat dia, zalim dia itu tidak nampaklah sangat jahatnya. Hak aku buat, hak betul buat ni ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tu. Jadi, itu berlaku begitu. Banyak kan berlaku orang-orang besar melakukan maksiat. Begitu mereka berhujah dengan hujah ini hukumnya adalah haram. Itu istimewa daripada umpama raja. Dan orang besar-besar tak kala hendak menzalim mereka itu akan orang. Sebab bila zalim kepada manusia memprotes lah. Bangkit. Yang kamu nak lawan aku ni apa kehal? Yang sudah berlaku dah dan yang aku akan buat ini semuanya itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Tiap-tiap perkara yang berlaku dan bahkan yang kejahatan itu pun berlaku tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tidak kehendak, tak berlakulah benda tu. Aku rampas harta kamu ke betul, tak kehendak. Memang betul lah lagu tu. Tujuan dia malah rakyat marah kepada dia. Malah marah, okey. Disakiti. Lagu tu sedap Makna kita kalau kita merosakkan bagi orang tak payah kita ganti rugi. Awak tak boleh minta ganti rugi daripada saya sebab benda ni berlaku pun dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan berlaku benda ni. Lagu tu. Di sinilah perlu kita bezakan di mana hukum hakikat, di mana hukum syariat. Ini kita ni tak parking ikut sedar je, tak tahu. Berlaku aksiden. Salah dia. Dia tu bik cabai. Dia kata, awak tak boleh bertanggungjawabkan saya. Bukan bertanggungjawab saja seorang itu lain. Awak tak boleh orang panggil minta ganti rugi daripada saya. Sebab ni semua ni berlaku ni. Semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Kecek lagi penwi penapa. Tahu tak boleh nak bezakan mana hakikat, mana syariat. Betul lah. Kalau kita nak kira hakikat, semua harta benda yang kita miliki ini adalah Allah Ta'ala punya.
Tetapi dari segi syariatnya Allah Ta'ala memberi kepada kita di atas dasar memuliakan manusia. Hakut tamalluk. Hak memiliki harta benda. Kita katakan ini kereta saya, rumah saya. Hayawan dia tidak ada hak untuk memiliki. Kita ada kerana Allah Ta'ala nak memuliakan kita. Jadi maksudnya, orang tak boleh berkata, bahasanya saya ambil motor awak tu, itu Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala punya. Jadi tak apalah saya ambil motor awak, kereta awak. Dia bukan macam tu. Allah Ta'ala memperlakukan kepada kita syariat. Hukum-hukum syariat. Ini bahayanya kalau orang mengaji hakikat saja ni. Usuluddin tak belajar. Fiqh dia tak belajar. Jadi semua Allah Ta'ala punya belaka. Betul Allah Ta'ala punya belaka. Kalau begitu tak sedaplah kitanya. Semua harta benda orang ni kita boleh kita boleh ambil saja. Kalau pergi mana-mana, pergi pasar raya, kau di mana kena. Kita kata, tak sangkalah dia tu kaki masjid misalnya. Mencuri dia pernah. Sebab dia pakai buah tu. Semua perkara yang ada ni. Walillahi ma fis samawati wal ardi. Milik Allah Ta'ala semuanya. Apa yang ada di langit dan juga di muka bumi. Milik Allah Ta'ala belaka. Tunas dia. Boleh kata. Bila dia ditangkap di mahkamah, dia nak mempertahankan diri. Dia kata, dia baca ayat ni. Dia ingat Tok Hakim tak tahu ayat ni. Dia nak ajar Tok Hakim pula. Tok Hakim ni tak belajar, tak mengaji. Saya mengaji. Semua perkara dunia, mana orang panggil langit, semua milik Allah Ta'ala belaka. Dah milik Allah Ta'ala belaka, kita boleh ambil lah. Allah Ta'ala beri kepada kita. Lagu tu, mudah lagu tu. Jadi itu bahaya. Apabila orang memahami hakikat sahaja. Memang hakikatnya begitu. Tetapi Allah Ta'ala telah memperlakukan kepada kita hukum syariat. Allah Ta'ala menjadikan kita boleh memiliki harta. Dan apabila harta itu dah jadi milik kita, kita yang boleh tasarruf, orang lain tak boleh mengambilnya dan tasarruf akan dia, melainkan dengan izin kita. Jadi kalau misalnya contoh, semua perkara lah dia melibatkan semua perkara. Orang yang membunuh tidak boleh diambil kesalahan. Kerana apa? Kerana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Habis pun jane lah ni dunia ni. Macam mana kita nak imarah dunia lah gitu. Jadi yang gagahnya jadi macam zaman dahulu lah. Yang gagah, yang kuat itulah yang dapat menguasai. Jadi sekarang hukum syariatnya tidak boleh. Maksudnya hakikatnya Allah Ta'ala tetapi tak boleh. Orang panggil makna kerana ada hukum-hukum syariatnya. Begitu. Jadi tak boleh makna haram. Sebelum daripada melakukan orang panggil sesuatu kejahatan, kita mengatakan bahasanya segala kejahatan, tiap-tiap kejahatan itu berlaku ialah dengan kehendak Allah. Maknanya dia panggil Gabriel lah gitu. Dia panggil nak letak hak kejahatan kita tu kepada Allah Ta'ala lah. Sebagaimana kita sama-sama manusia pun kita suka. Bila kita gagal mencapai apa pun maksud kita, kita akan cari orang lain untuk dipersalahkan. Jadi maksudnya tak apa. Saya buat. Tidak salah lah sayanya buat kerana semua ni kehendak Allah Ta'ala. Itulah orang yang tidak memahami hakikat. Maknanya irada Allah Ta'ala, sifat irada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pakai hakikat saja. Jadi punahlah rosak dah. Kalau pakai hakikat saja, diamalkan hakikat itu. Dari segi percakapan ataupun amal-amal anggota. Diamalkan dengan hakikat. Jadi diamalkan dengan hakikat tadi. Semua harta benda dunia tu Allah Ta'ala punya, jadi tak apalah kita ambil. Hak siapa-siapa, bukan hak mung. Hak Allah Ta'ala. Betul lah kita kata macam tu apabila seorang tu angkuh, takabur dengan harta dia yang banyak. Ini kereta aku, ini rumah aku, ikut akulah. Tanah aku, duit aku, ikut aku nak buat apa-apa pun.
Bukan begitu saudara. Betul lah. Rumah awak, duit awak. Tapi kena ingat hakikatnya ialah hak Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala punya. Begitu kita tak boleh terima kenyataan kerana kehilangan harta yang begitu banyak misalnya. Menangis. Habis. Baru saja dapat, tak ada panah lagi. Jadi kita nak menyabarkan dia. Ingat, semua itu Allah Ta'ala punya. Kita pinjam barang orang. Kemudian dia ambil barang dia. Jadi kita tak boleh membantah dan kita tak perlu sedih. Itu tempatnya menyatakan kebenaran. Allah Ta'ala punya. Betul lah. Awak jangan angkuh. Awak jangan sombong. Harta yang awak miliki berjuta-juta ini, aset harta awak ini, semuanya milik Allah Ta'ala berlaku. Kepunyaan Allah Ta'ala berlaku. Kalau Allah Ta'ala nak tarik balik, bila-bila masuk saja. Awak jangan sombong. Betul lah kita cakap macam tu. Ni, dia curi barang orang. Dia rampas barang orang. Dia tipu barang orang. Tak apa. Sebab semua Allah Ta'ala punya. Itu perlu difahami. Menyatakan hakikat ketika mana. Yang kita nak zahirkan itu ialah syariat. Yang berlaku hukum syariat itu kepada perkara yang zahir. Kehidupan kita, percakapan kita, perbuatan kita. Tapi ketika manusia sudah lupa diri, kita memperingatkan hakikatnya macam mana. Begitu. Bila orang sakit itu, merapu-rapu bercakapnya, celakalah aku ni sakit bagaimana kita. Jangan cakap macam tu. Ingat siapa dia yang menjadikan kita sakit. Itu maqami ta'lim dia panggil. Bukan saja-saja kita nak cakap, tapi melihatkan kepada si pesakit ni, mulut dia tu lancang sangat. Kita meremam bulu roma kita. Dia sebut tu. Kita kata ingat, semua yang berlaku itu ialah dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tak kehendak, tak berlaku. Adalah hikmah di sebaliknya. Tu. Dan seperti itu juga. Jadi, mereka belum lagi melakukan maksiat. Mereka sudah berhujah bahasanya segala kejahatan itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Lepas pada tu dia pun buat lah. Jadi, kayak saya kata dah kan. Tak boleh ni lagu ni, tuanku. YB tak boleh lagu ni. Apa yang saya buat ni semua saya dah katakan tadi kan. Sebelum saya ambil rasuah ni, kan saya kata dah ni. Mana segala kejahatan berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, tak berlaku. Tak berlaku punya. Semasa dia kata kepada pembantu peribadi dia saat ni, masa tu pun dia dah berdosa dah. Dia nak terima rasuah ni. Dia tahu dah berjanji ni orang nak bagi rasuah ni. Jadi PA dia ni orang menjuru sikit ni. Tak boleh boh, tak boleh tu rasuah saat ni. Berlaku saya ambil rasuah ini dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Kan saya dah katakan tadi, sebentar tadi. Jadi PA dia tak payah lagi masa tu kata. Mana semua perkara yang berlaku, mana kejahatan yang berlaku tu ialah dengan kehendak Allah Ta'ala. Rupa-rupanya dia nak terima rasuah. Jadi sebelum daripada tu dia kata macam tu. Jadi dia duk kata macam tu. Kalau kita kata saja-saja begitu, tak ada apa dah. Semua kejahatan itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini tujuan dianya untuk nak mewajarkan tindakan melakukan maksiat kita. Itu hukumnya adalah haram. Jadi kebanyakan berlaku berpegang dengan hujah ini siapa dia? Iaitulah raja-raja, umpama raja dan juga orang-orang besar. Tak kala hendak menzalim mereka itu akan orang. Bila dia nak zalim kat orang, dia kata lagu tu, dia pakai ayat tu semua tu. Atau hendak berzina. Belum daripada berzina dia sebut Jadi ialah bila nak berzina ada sebab tu wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bila dah kita duk buat benda-benda yang mendekatkan kita kepada zina, kita tak mampu nak sabar dah. Dia bahagian ni dia tak ada break. Dia Agusti pun tak ada Tak boleh nak buat apa-apa dah. Bila kita berdepan dengan keadaan naik syahwat belaka, nak stop tu tak boleh dah. Dengan sebab tu jangan mendekati zina. Tapi awal-awal lagi dia sound kepada kawan dia Kalau dia jadi berzina ni semua tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Mudahnya dia. Jadi selepas ini awak jangan membebel lah. Tak sedap mengepek lah kepada saya awak ni kena bertobat dah Tak payahlah.
Awak tahu ke tak? Apa yang tapi hak ni hak selepas lah ni. Apa yang berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Taala berlaku ni. Tu. Dan sangka mereka itu perasa pada diri mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Taala, daripada hukuman Allah Taala. Ni beza orang tahu dengan tak tahu kata dia ni. Tu puak-puak hidup berzina semua tu. Dia tu kena seksa masuk neraka belaka ni. Kawai walaupun kawai buat benda-benda maksiat begini, kawai tahu. Semua tu berlaku dengan kehendak Allah Taala ni. Aduh. Jadi dengan sebab tahu lagu tu maka mu tak kena seksa ke Tuhan. So tak ambil tindakan. Tu perasa. Syaitan dia tazyinkan dalam hati manusia begitu. Dia hiaskan dalam hati manusia. Dia banyak bukan ni saja. Rupa-rupa tazyin. Suarul tazyin minas syaitan. Rupa-rupa menghiaskan gambar-gambar menghiaskan oleh syaitan di dalam hati kita untuk mewajarkan tindakan kita. Tak apalah sekali ni saja membuat, lepas pada ni mubtabaklah. Maknanya tak apalah, teruskanlah, tak payah berhenti. Ketika orang tu nak syaitan. Kerana tak kira Tuhan nak ambil, mungkin orang yang baik dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Allah Ta'ala. Macam kita kata seorang manusia lah. Tak kira dia nak tak apa buat-buat ni. Demo itu ni. Tahu kebah kan. Tak apa demo ni orang rapat dengan dia. Orang kanan dia, orang harapan dia. Jadi kalau terbongkar perbuatan awak ni pun dia tidak akan marah, dia boleh maafkan awak. Ke awak ni tu. Syaitan dia awak marilah tazim. Tak apalah tok guru buatlah jari-jari sekali. Tak apa Moga orang panggil ya lah makna tok guru ke orang hok rapik dengan Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan Orang duk pakak mari cium tangan tok guru Orang panggil pakak peluk tok guru belakang pakak merak duk sanjung tok guru. Tak okay lah makna Tuhan pun tahu tak okay Tuhan tak tahu Pandai syaitan dia tazyinkan dalam hati. Tu kena faham permainan syaitan. Tok jari-jari sekali tak apalah tok guru buat bukan semua Dan semua itu berlaku pun dengan kehendak Allah Taala. Kalau Tuhan tidak kehendak tak akan berlaku tok guru. Akan ada Jadi tok guru sendiri pun kadang-kadang goyah. Tu sebab tu kita kena tahu permainan syaitan Karena syaitan ni dia tidak perik setinggi mananya pangkat seorang manusia itu di sisi Allah Ta'ala, dia akan masuk juga. Tu. Jadi, sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala. Ambilan ni, ambil tindakan oleh Allah Ta'ala. Masuk diseksa oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab aku tahu, kata hak berlaku itu dengan kehendak Allah Ta'ala, lepas tu pun tak ambil salah lah, tak seksa lah. Tidak. Tu perasa-perasa saja. Banyak benda-benda kita duk perasa dalam hati kita kalau kita tak belajar dengan sebenarnya. Dalam akidah, itu bahayanya dalam akidah. Dalam syariat, dalam tasawuf. Kita duk perasa-perasa gitu. Sebab kita tak belajar. Kalau kita belajar, kita akan tahulah kebenarannya apa dia. Kerana ilmu itu penyuluh, nur. Yang menyuluh hati kita untuk mengenali segala hakikat sesuatu. Dan murkanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak murka. Allah Ta'ala tak ambil salah. Sebab dia tu berhujah begitu. Tidak. Tuhan akan murka. Bahkan lebih murka lagi. Kerana orang panggil duk menyambil dengan hak Tuhan. Duk kata lagu tu. Maka jika menyertaikan demikian itu oleh menghalalkan umpama zalim. Dia kata tak apa zalim pun. Tak apa zalim pun. Moga Tuhan kehendak. Boleh mana halal. Itu menghalalkan zalim. Zalim ni cuma rupa bentuk zalim tu dia macam-macam. Dia umum. Zalim tu makna umum sangat. Luas sangat. Menafikan hak orang. Menyakiti orang zahir batin. Memudaratkan. Semua tu zalim berlaku lah. Jadi zalim tu hukumnya adalah haram. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak haram. Haram. Cuma terkadang orang tak fahamnya ialah benda. Benda tu masuk dalam makna zalim ke tidak? Suatu perbuatan tu. Situ. Itu kena tahu, kena bagi pula. Jadi menghalalkan umpama zalim. Dia kata tak apa zalim pun. Moga semua tu berlaku tu dengan kehendak Allah. Kalau dia menghalalkan umpama zalim dan zina itu, zina pun berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak apa
Nescaya kufur mereka itu. Wal iyadzabillah. Wal iyadzabillahi ta'ala. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kerana itu dah masuk bahagian tahlil wa tahrim. Itu hakullah wahdah. Menhalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, itulah hak Allah Ta'ala sahaja. Itu Tuhan, kerja Tuhan. Kita tak boleh nak pindah-pindah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita kata tak apa zalim, kan? Bila kita kata tak apa zalim, melainkan benda yang mukhtalafun fi khilaf ulama, itu lainlah. Perkara yang sudah ijma' ulama haram, tapi kita kata tak apa. Supaya orang tak sembahyang. Kalau dia kata sama je semaya tak semaya, supaya tolong. Itu tak berapa suami ada dah. Sama kat mana? Dan dia memberi pengertian sama ni maksudnya tak sembahyang pun tak apa. Supaya semaya tak semaya ni. Jadi kalau semaya tak apa, macam mana tak apa? Apa ni? Tak boleh ni. Jadi mengandungi makna kita tu menhalalkan, orang panggil meninggalkan sembahyang. Jadi samalah juga. Jadi maknanya jika menyertai perkataan dia itu dengan kosak bahasa dia menhalalkan seumpama suatu benda maksiat yang telah mujma'un alaih, yang telah ijma' ulama seperti zalim ini, ijma' ulama kata haram. Alih-alih kita kata halal, kita kata tak apa, halal lah maksudnya. Tu. Jadi sebelum daripada kita berbuat benda tu, maka hukumnya adalah haram. Tak kira apa kezaliman, makna zina, maksiat, masuk dah tu. Maksiat pun dia masuk dalam zalim juga. Ni zalim kepada Allah, zalim kepada manusia. Jadi kita minta jauh daripada kekufuran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman yang sebenar, khususnya dalam bab ilmu akidah tauhid. Kerana tersalah dalam bab usuluddin ini besar bahayanya. Li'anna khatara fi hadza fanni makna azim. Maknanya risiko bahaya dalam ilmu ini adalah sangat besar. Tergelincir, tersalah, tersilap. Berpegang dengan akidah yang batilah, itu nyanyo kita. Sebab itulah, untuk memastikan kita itu berada di atas landasan akidah ahli sunnah wal jamaah, maksudnya kita ikutlah ramai-ramai daripada para alim-alim ulama yang muktabar. Bagaimana mereka kata? Apa pandangan ulama-ulama muktabar kita dalam sesuatu isu? Cari pandangan mereka itu. Kerana mereka yang lebih dekat kepada Quran, lebih dekat kepada hadis. Jadi minta jauh, mu'alif kita minta jauh. Setiap kali kita menyebut neraka dan bara-bara yang seumpamanya, daripada bahaya yang bukan alan-alan lah. Itu wal'iyadzabillah. Kalau setakat dengan sami gapo tu, itu mudah je sebenarnya. Tak ada gapo. Jadi kita minta jauh juga. Jangan kena sakit, penyakit-penyakit. Sakit itu buat kita minta jauh juga. Tapi kemudaratannya itu setakat tu jelah tubuh badan dan dunia kita. Tapi tersalah dalam pegangan, itu mudarat dia tu sangat besar. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya maula innaka antat. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas sidq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.